Aturan Urusan Persidangan dan Usul-Usul, Saudara Muhammad Is bin Rosli DMJ 18 daripada Jawatankuasa Pendidikan, Teknologi dan Kerjaya akan mencadangkan usul. Assalamualaikum, silakan. Terima kasih Datuk Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Datuk Speaker, Sekretariat Dewan Muda Johor dan hadirin hadirat pencinta Sri Bauru Seminda yang saya hormati. Saya Muhammad Is Rosli dari Jawatankuasa Pendidikan, Teknologi dan Kerjaya ingin mencadangkan sebuah usul yang berbunyi Dewan Muda Johor mencadangkan kepada Kerajaan Negeri Johor untuk melaksanakan program pendidikan demokrasi selaras dengan pindaan undi 18. Sidang Dewan yang saya hormati, saya percaya bahawa ahli Dewan semua maklum akan pindaan yang terhadap Perlembagaan Persekutuan yang telah termeterai pada Julai 2019 yang lepas, di mana Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara telah memperlihatkan majoriti 2/3 Dewan apabila seramai 23 ahli senator mengambil bahagian dalam perbahasan tersebut. Pilihan raya umum yang ke-15 nanti akan memperlihatkan pengundi baru apabila mereka yang berumur 18 tahun akan dibenarkan untuk mengundi dan menjadi calon berbanding umur 21 sebelum ini. Juga selain had umum mengundi yang baru, pendaftaran secara automatik juga akan ikut fasa. Maka selaras dengan itu saya mengikut hemat saya agar Kerajaan Negeri Johor melaksanakan program pendidikan demokrasi atau program pendidikan politik dilaksanakan di peringkat sekolah. Jadi dalam perpasan ini saya akan menceritakan tentang 3 objektif utama dalam pengimplementasian program ini untuk dijadikan pemerhati dan juga dinilai sebagai KPI yang akan datang. So objektif pertama adalah kita mahu untuk memupuk kematangan dan jati diri politik di bangku sekolah. Sidang Dewan sekalian, persoalannya begini. Mengapa kita perlu memupuk kematangan atau jati diri politik dalam kalangan anak muda? So, ini adalah jawapannya adalah kerana anak muda merupakan penentu masa depan negara. Dan jika kita tidak perhatikan, dan jika kita boleh perhatikan, silibus semasa pendidikan sekarang, tiada satu subjek pun yang khusus diajar tentang pendedahan politik negara. And in fact, dengan izin, nak berpolitik di sekolah pun tak dibenarkan sebab nanti cikgu marah, boleh diambil tindakan tata tertib. Ini dirasai sendiri oleh saya. Jadi sebagai contoh, kalau kita nak belajar tentang pokok, kita boleh belajar subjek biologi. Kalau kita nak belajar tentang ilmu alam semula jadi, kita boleh belajar fizik. Kalau kita nak belajar tentang subjek aliran tunai, kita boleh belajar subjek perikaunan ataupun pengantar perniagaan yang sama waktu dengannya. Jadi umumnya kita mahu melihat mereka berani dalam membuat keputusan untuk menentukan masa depan dan nasib negara kelak with respect to the passage of time and generation, dengan izin. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab kita ingin mengisi kekosongan yang wujud antara dua generasi. Saya bagi contoh begini. Generasi baby boomers atau generation X with generation Z sebagai contoh, dengan izin. So baby boomers tidak memahami konsep dan keperluan dan kehendak generasi sebelumnya. Maka dengan wujudnya program ini, kita dapat menghimpunkan dan melatih anak-anak muda untuk berfikir dengan matang dan kritis. Lantas kita dapat menyedarkan mereka di peringkat awal lagi supaya mereka dapat melatih diri mereka. Bak kata peribahasa, melentur buluh biar dari rebungnya. Jadi itu adalah objektif pertama. Kedua adalah kita mahu untuk meningkatkan kefahaman politik ataupun to increase the political literacy dengan izin ke arah pilihan raya umum PRU yang ke-15 kelak. Kenapa? Persoalannya begini. Di manakah tahap kefahaman politik anak-anak muda sekarang? Jadi umumnya tahap kefahaman politik anak muda sekarang ni berada pada aras yang merisaukan Datuk Speaker, kerana jika kita pantau dan kawal saja, kita tengoklah pembuat pemerhatian, ada setengah mereka tidak tahu pun akan kewujudan Dewan Undangan Negeri. Ini satu perkara yang merisaukan. Di samping kebanyakan mereka mengamalkan dasar politik rupa dan emosi ataupun kita panggil appearance based or
emotional based politik dengan izin. So mereka tidak mampu untuk berfikiran secara rasional dan relevant to make a comparative and debatable arguments to a certain issues dengan izin. So maka fenomena ini kita dapat saksikan di social media, contoh macam Twitter, atau kita ambil contoh yang terdekat baru-baru ini kita menyaksikan perhimpunan lawan, perhimpunan keluar dengan hashtag lawan di Dataran Merdeka pada 2 Ogos yang lepas. So aksi-aksi yang kurang menyenangkan dapat kita lihat dengan contohnya mereka membawa props mayat dikafankan, mereka bawa berarak, dan kemudian makian dengan slogan kerajaan setan, dan aksi jari hantu ditunjukkan tanda protes anak muda kepada kerajaan. Sidang Dewan yang saya hormati, semua aksi yang saya nyatakan ini adalah bertentangan dengan rukun negara kita yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Bila kita tegur, diorang akan cakap kerajaan dah gagal mentadbir, jadi kita sebagai anak muda kena protes. So saya fikir, jadi saya macam okey, kalau begitu, kalau orang dah masuk longkang, kita perlu masuk longkang juga ke? Tidak, kita perlu buang yang keruh, ambil yang jernih. Keadaan dah keruh, kita jangan keruhkan lagi keadaan. Rundingan adalah cara kita. Rundingan juga adalah cara Malaysia untuk memperoleh kemerdekaan. Terjerit terpekik terlolong di tepi jalan bukan cara kita, sidang dewan sekalian. Hadirin hadirat, jadi sebab itulah kesedaran untuk meningkatkan kefahaman politik adalah sebuah elemen yang penting untuk anak muda. Mereka perlu arif dalam penelitian berita palsu dan juga tipu helah dalam agenda politik. Ini penting. Terutama dalam analisis pelaksanaan manifesto. Kita tidak mahu pisang berbuah 2 kali. Contohnya kita ambil analisis PRU yang lepas. Analisis manifesto PRU yang lepas memaparkan bahawa manifesto hanya dijadikan gula-gula dan manisan semata. Ahli politik hanya menanam tebu di tepi bibir. Bila rakyat menuntut agar manifesto dijalankan, mereka menjawab manifesto bukan kitab suci. Yelah, mana possible dengan izin nak buat hari ini menang pilihan raya, esok harga minyak turun, ataupun mana possible untuk menang PRU hari ini tol esok akan dimasukkan, atau dengan lebih ilusi lagi, mereka berada dalam keadaan ilusi, menang hari ini esok PTPTN, hutang PTPTN dihapuskan. So di manakah akal fikiran yang dikurniakan Tuhan? Saya pun tepuk dada tanya selera lah, bila sudah tergantuk baru nak tengadah, nasi dah jadi bubur, makan je bubur tu. Dan akhir sekali, sidang dewan sekalian, program pendidikan demokrasi ini ataupun kita panggil program pendidikan politik ni, kita mahu to spark pola politik yang berbeza di negeri Johor. Ini bermaksud belia di negeri Johor ni mempunyai acuan yang tersendiri apabila anak muda berhijrah ataupun bersuara melontarkan pandangan mereka. Jadi orang lain tahu, oh ini adalah produk program pendidikan demokrasi negeri Johor. Dan sehingga kini belum ada satu negeri pun yang fokus untuk mendoktrin anak muda mereka dari bangku sekolah tentang kepelbagaian politik, di samping konsep politik bukan sekadar konsep parti base semata-mata dengan izin. So secara tuntas, program demokrasi ini wajar dipertimbangkan oleh kerajaan negeri Johor. Lebih-lebih lagi program ini dilihat berpotensi untuk membantu kerajaan negeri Johor memanfaatkan bakat-bakat negeri Johor yang perlu kita gilap dari sekolah, dan program ini mungkin akan jadi batu loncatan kepada mereka untuk mereka yang nak menyelami ke dalam dunia politik in future later. Jadi saya berharap kerjasama yang holistik dan konsensus dari semua pihak menjamin kemenjadian program ini. So di mana impaknya tu sebenarnya kita boleh dirasai oleh negeri Johor sendirilah. Dan akhir kata, saya berharap usul dari Jawatankuasa Pendidikan Teknologi ini kita dapat bahaskan dalam Dewan Persidangan Maya pada hari ini dan direalisasikan supaya impaknya dapat dirasai oleh rakyat kita sendiri. Saya Muhammad Is Rosli, mohon usul dibahaskan. Okey. Terima kasih. Ada siapa yang nak menyokong usul ni? Saya DMJ 53 menyokong usul DMJ 18. Yang mana satu ni? DMJ 53. Yelah, 53. Tahu 53 tapi orangnya mana? Tak nampak? Menyorok ah. Okey, terima kasih.
Ahli-ahli Dewan semua, hari ini kita menerima kehadiran pemimpin belia daripada Segamat. Saudara Muhammad Faiz Muhammad, pengurusi Majlis Belia Daerah Segamat. Saudara Muhammad Izwan Sobirin, pengurusi Pak B Sekijang. Faik Zakwan Zahari, penolong setiausaha Majlis Belia Daerah Segamat. Dan diharapkan ia memberikan suatu kebaikan dan juga pengetahuan kepada mereka. Ahli-ahli Dewan Muda Johor sekalian, usul ini sekarang dibuka untuk dibahas. Ahli-ahli Dewan Muda Johor, saya ingin mengingatkan semua bahawa masa yang diberikan untuk setiap pembahas yang telah ditetapkan ialah selama 10 minit. Manakala pembahas yang terakhir juga iaitu pengulung juga diberikan masa selama 10 minit. Okey, ada siapa yang nak berbahas? Silakan. Saya Datuk Speaker DMJ 55 Muhammad Riuna Hidayat. Okey, teruskan. Ya, baiklah, terima kasih Datuk Speaker. Assalamualaikum dan selamat mau Johor buat semua ahli-ahli Dewan Muda Johor yang bersedang secara maya, dan tak dilupakan juga buat warga Malaysia sekalian yang sedang menonton. Jadi pada hari ini, saya Muhammad Riuna Hidayat bin Gusliono, DMJ 55 akan membahaskan usul Dewan Muda Johor mencadangkan Kerajaan Negeri Johor untuk melaksanakan program pendidikan demokrasi selari dengan pindaan di 18. Sidang Dewan yang saya hormati, kita sudah tahu susulan pindaan perlembagaan umum mengundi diturunkan kepada 18 tahun. Pilihan Raya Umum ke-15 bakal menyaksikan pertambahan lebih kurang 50% daripada 14.9 juta pengundi pada PRU 14 yang lalu. Dalam kata lain, jumlah pengundi pada PRU 15 diunjurkan akan mencecah 22.5 juta orang setelah diambil kira pertambahan pengundi 18 tahun dan pendaftaran automatik. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, penglibatan belia pada PRU yang lepas agak meruncingkan kerana 60% daripada keseluruhan 3.7 juta belia tidak mendaftar sebagai pengundi, dan antara alasan yang sering diberi ialah mereka sibuk dengan pengajian dan sibuk dengan pekerjaan. Namun, dapat kita lihat pada PRU 12, 13 dan yang paling utama sekali, PRU 14, pengundi muda telah menjadi salah satu elemen penyumbang peratusan atau penentu kemenangan sesuatu parti politik. Sesungguhnya pertambahan golongan muda sebagai pengundi ini harus bergerak seiring dengan pendidikan politik yang meningkatkan kesedaran mereka tentang pentingnya sistem politik dalam negara bagi menjamin kelangsungan pemerintahan dan sistem demokrasi yang diamalkan di negara ini. Elemen falsafah dan kepentingan politik kepada negara ini perlu menjadi tunjang utama pendidikan politik. Ianya perlu bebas dari elemen politik kepartian, kempen atau penyebaran sentimen kebencian bagi meraih manfaat politik mana-mana pihak. Sebelum kita teruskan kepada kaedah pelaksanaan, ingin saya tekankan kepada sidang Dewan sekalian permasalahan yang membawa kepada kenapa perlu dilaksanakan program pendidikan demokrasi ini. Baiklah, kita terus kepada permasalahan yang pertama di sini. Sejauh mana anak muda seumur 18 tahun memahami maksud politik dan demokrasi sebenar? Persoalan beginilah yang harus kita huraikan maknanya secara terperinci dan komprehensif, kerana sistem pendidikan di negara kita tidak mempunyai silibus khas dalam memberikan pendidikan politik matang kepada anak muda pada hari ini. Kalau kita ambil contoh modul rujukan kajian kes pendidikan politik di Selangor, penyelidik menyimpulkan bahawa kefahaman politik pelajar masih lagi pada paras yang rendah kerana menerusi salah satu dapatan kajian iaitu kefahaman pelajar tentang politik, setengah pelajar gagal untuk menjawab persoalan yang diajukan dengan betul, seperti berapakah umur yang dibenarkan untuk mengundi dan sistem pemerintahan di Malaysia. Dapat kita lihat di sini, literasi politik atau kefahaman sebenar politik oleh anak muda masih lagi rendah. Oleh itu, sudah sampai masanya Kerajaan Negeri Johor memperkenalkan program pendidikan demokrasi peringkat sekolah bagi meningkatkan kesedaran mengenai dinamika politik semasa dan menerapkan politik matang. Program pendidikan demokrasi ini akan diterapkan kepada generasi muda khususnya berkaitan pengertian politik secara lebih meluas, etika dan tata cara politik matang serta menganalisa isu semasa agar wujud rakyat celik atau literasi politik. Dalam politik penuh 1001 muslihat, serangan dan asakan, dan ia menuntut kita untuk mengurat langkah pada pendekatan proaktif. Terdapat banyak permainan politik tetapi jangan sampai kita dipermainkan. Ni DJ dia balik Imam. Memandangkan situasi politik kejap. You cakap dari segi politik, suruh kerajaan supaya melakukan demokrasi di peringkat sekolah dan sebagainya. Apakah kaedah ataupun cara yang diusulkan oleh pembahas
agar kerajaan boleh melihat tentang perkara itu? Datuk Speaker, berkenaan pelaksanaan akan dijelaskan sebentar lagi. Awak pula bahas macam mana boleh kata sebentar lagi? Macam awak tahu pula pembahas lagi satu tu pemikiran dia. Bukan, belum habis lagi. Saya start dengan permasalahan dulu, Datuk Speaker. Dia memang bagi-bagi macam tu. Okey, baik, Datuk Speaker. Saya start dengan permasalahan dulu, Datuk Speaker. Okey, baiklah, saya sambung dulu. Okey. Memandangkan situasi politik dan tingkah laku ahli politik dahulu, sekarang ini dan mungkin tidak tahu sampai bila, tercemar dengan pelbagai adegan yang melampaui batas, maka program pendidikan demokrasi ini wajar diwujudkan bagi memberi pendidikan dan pendedahan kepada anak-anak muda Johor berkenaan perkara sebenar yang berlaku. Politik secara mudahnya yang kita ketahui ialah proses membuat keputusan untuk suatu kumpulan. Walaupun ianya merujuk kepada kerajaan atau parti pemerintah, tingkah laku politik sebenarnya terdapat dalam bidang korporat, akademi, agama dan situasi lain. Dalam erti kata lain, kehidupan kita tak lari dari politik. Antara perkara asas yang wajar belia cakna adalah mengenai perlembagaan negara, sistem demokrasi berparlimen, sistem ekonomi dan hak sebagai warga negara. Topik-topik beginilah yang seharusnya diajarkan kepada akar umbi mengikut keperluan mereka, kerana ia menjadi cabaran buat golongan belia merangkumi kecelekan mereka dalam politik. Literasi politik merupakan pengetahuan belia dalam politik sebagai keperluan dalam melahirkan generasi belia sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab dalam menentukan kepimpinan negara. Ianya asas yang penting dalam menentukan kematangan belia dalam politik supaya golongan belia dapat menilai dan mengurus isu-isu nasional dengan lebih terdidik. Perkara sebegini perlu dititik beratkan memandangkan Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbeza etnik yang memiliki banyak perbezaan dan persamaan. Kita sedia maklum, dalam mata pelajaran sejarah bukan sahaja diajarkan mengenai sejarah negara, tapi turut diajarkan juga berkenaan sistem pentadbiran demokrasi di Malaysia, apa itu perbezaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan sebagainya. Namun, menurut Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman, Pengarah Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Universiti Negeri Mara, mengatakan pendekatan pendidikan sejarah di sekolah mungkin tidak secara khusus menerapkan modul mengenai pendidikan politik dan politik matang. Program pendidikan demokrasi bukan menyuruh pelajar menghafal membabi buta sejarah parti atau pemimpin politik semata-mata, tapi yang lebih penting, membina kemahiran berfikir secara kritikal serta rasional. Program ini bertujuan untuk mendidik pelajar dengan semangat demokrasi, meraihkan kemajmukan pandangan, menghargai perbezaan dan menghormati keluhuran perlembagaan. Apa yang mustahil ialah kita ingin mewujudkan kemampuan mereka untuk menganalisa dan berfikir secara kritis mengenai suatu isu. Sebagai contoh, anak-anak muda harus cakna dengan apa yang berlaku sekarang. Betul ke ada majoriti? Yakin ke? Kenapa takut nak bersidang? Kalau cakap sekadar cakap, burung kakak tu pun boleh bercakap. Dan juga kita tak nak nanti anak-anak muda terjebak dalam trend yang menjurus kepada appearance based ataupun populis, di mana kita tahu ahli-ahli politik mana yang pergi ke Perancis di saat rakyat sedang susah atau yang membuat jenaka dengan gelaknya tentang konten namayat di saat jumlah kes kematian semakin hari semakin meningkat. Itulah yang harus kita fikirkan. Kita gerak kepada permasalahan yang kedua, iaitu kekangan untuk membincangkan perkara berkaitan politik di sekolah. Saya percaya ada di antara kita pernah merasai pengalaman ditegah oleh guru untuk berbicara tentang politik di sekolah. Saya faham ada sesetengah warga sekolah merasakan politik ini maksudnya pejoratif atau makna yang kurang menyenangkan atau mencemuh dalam bentuk ucapan dan perkataan. Semuanya berkaitan parti. Dengan mengatakan suatu keputusan dibuat atas dasar politik, ianya memberi gambaran bahawa keputusan tersebut telah dipengaruhi kepentingan tertentu daripada objektif atau kebaikan bersama. Walhal, politik ialah satu cara untuk manusia mengkoordinasikan tindakan seseorang untuk kebaikan bersama atau kebaikan individu. Program pendidikan demokrasi mendidik pelajar akan hak mereka sebagai warga negara dan mengimani semangat demokrasi dan meletakkan rasional akal dalam menilai hujah ketika mana sedang membuat pilihan. Perkara ini selaras dengan rang Undang-Undang Undi 18 yang telah diluluskan. Usaha ini boleh dilihat sebagai sebuah proses permulaan ke arah anak muda negeri Johor yang lebih matang dan sihat dalam pengamalan demokrasi. Dengan adanya pelajar yang mempunyai kesedaran meluas terhadap politik, ianya mampu menjadikan seseorang pengundi muda lebih kritikal. Bagi pengundi muda, pemilihan seorang calon wakil rakyat bukan hanya bergantung kepada faktor personaliti semata-mata, tetapi lebih melebar kepada soal latar belakang calon dan juga parti yang mereka wakili. Selain itu, trend pengundian orang muda juga banyak dipengaruhi soal yang berkait rapat dengan kepentingan mereka. Antaranya seperti soal kenaikan kos yang membebankan kehidupan harian, peluang pekerjaan, rumah mampu milik yang pada pandangan mereka memerlukan penyelesaian segera.
anak-anak juga perlu tahu politik bukan sahaja mengenai partisan, ianya juga melibatkan pembangunan jati diri seseorang dari segi kepimpinan, upaya untuk bercakap dan pemikiran secara kritis. Program pendidikan demokrasi yang ingin dibawakan ini ianya bersifat multidimensi dalam operasi penyampaiannya kepada pelajar. Saya ingatkan lagi sekali, ianya bukanlah platform untuk memuja para pimpinan parti, memuja keabsahan parti dan mengambil kesempatan untuk meraih simpati terhadap parti atau pimpinan parti. Penyampaian kepada pelajar dengan cara bersederhana mestilah dipertahankan kerana matlamat pendidikan politik adalah untuk membebaskan rasa kebergantungan yang masih melekat dalam diri seseorang. Oleh itu, saya Muhammad Riuna Hidayat, DMJ 55 mengharapkan usul pendidikan demokrasi untuk diterima Dewan bagi kebaikan keseluruhan belia. Terima kasih. Terima kasih. Ada pembahasan yang lain? Saya DMJ 49 mohon membahas. DMJ 49. Saya. Okey. Okey. 10 minit. Terima kasih. Okey. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam makmur Johor saya ucapkan kepada Yang Berhormat Speaker Dewan, Barisan Sekretariat Dewan Johor, rakan sesama Institut Dato' On 5 minit lagi. dan ahli Dewan di Johor sekalian. Jadi saya Ifridaus bin Itanin daripada DMJ 49 Jawatan Kuasa Perasaan Sukan dan Keagamaan menyokong usul yang dibawa oleh pecadang sebentar tadi, iaitu DMJ 18. Jadi saya melihat usul berkaitan dengan pendidikan demokrasi ini agak penting, memandangkan kita akan melaksanakan undi 18 tidak lama lagi. Jadi pendidikan demokrasi ini merupakan satu perkara yang mustahak. Ini adalah kerana kita menjangkakan apabila pendidikan demokrasi ini dilaksanakan, ia akan mengubah landscape pemikiran anak muda itu sendiri sekaligus mewujudkan suasana politik yang matang di negara ini. Jadi melalui usul ini saya rasakan beberapa cadangan perlu kita berikan untuk kita memperkasakan lagi pendidikan demokrasi ini. Yang pertamanya adalah dari sudut pembentukan modul. Bagi memastikan pembentukan modul ini bersifat bersih, tiada campur tangan daripada mana-mana parti politik dan sebagainya, beberapa pihak perlu dilibatkan dalam pembentukan modul. Antaranya adalah penganalisis politik profesional, penganalisis politik daripada Institut Pengajian Tinggi Awam, syarah sains politik dan juga rakan-rakan pihak-pihak yang dilibat samakan seperti Jabatan Pelajaran Negeri Johor dan lain-lain. Jadi apabila dalam pembentukan modul ini melibatkan beberapa pihak dan sebagainya, maka satu modul yang khas untuk bangsa Johor itu sendiri, untuk sekolah di negeri Johor ini dapat dibentuk dan dilaksanakan di peringkat sekolah di negeri Johor. Jadi untuk nak menjalankan modul tersebut dalam program ini, macam mana? Perlukan siapa? Mestilah kita perlukan tenaga pengajar. Jadi tenaga pengajar ini perlu diberikan satu khusus yang khas sebelum mereka sendiri yang mengajar kepada pelajar-pelajar di sekolah. Jadi satu khusus khas ni mungkin boleh dijalankan oleh agensi-agensi yang berkaitan. Contohnya seperti Akademi SPR, Majlis Belia Malaysia yang berpengalaman menjalankan sekolah politik dan lain-lain yang terlibat. So jadi dengan pelaksanaan khusus kepada tenaga-tenaga pengajar ni, maka kita akan memastikan proses pengajaran pendidikan demokrasi di peringkat sekolah itu dapat dicapai mengikut objektif yang telah ditetapkan. Okay. Fokus pelaksanaan pendidikan demokrasi ni kita kena melihat beberapa elemen. Satunya adalah politik itu sendiri. Macam mana kita nak memahami ilmu berkaitan politik, apa itu politik dan sebagainya. Sebab hari ini ramai anak muda yang faham politik ni politik kepartian. Tapi sebenarnya masuk politik ni meluas. Dalam kehidupan seharian kita, kebanyakan elemen-elemen yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita berkaitan dengan politik sebenarnya. Termasuklah rumah tangga itu sendiri. Rumah tangga tu pun ada politik sebenarnya. Jadi itu perkara yang pertama berkaitan dengan politik, macam mana falsafah pemikiran dan sebagainya. Kita kena faham berkaitan dengan perkara tu. Yang kedua berkaitan dengan ilmu kenegaraan. Ilmu kenegaraan di sini yang saya maksudkan berkaitan dengan macam mana pemahaman rukun negara. Adakah cukup dengan menghafal 5 rukun negara itu saja kita boleh jadi seorang rakyat Malaysia yang penuh dengan patriotisme? Jadi pemahaman rukun negara yang jelas perlu kita berikan. Termasuklah juga dengan perlembagaan persekutuan dan lain-lain. Ilmu-ilmu yang bersifat kenegaraan, sistem eksekutif, legislatif dan sebagainya. Perkara ini perlu ditekankan di dalam program demokrasi.
Dan seterusnya saya rasakan pendidikan demokrasi ini kita perlu fokuskan kepada menengah atas. Saya masukkan daripada umur 16 tahun sehingga ke 19 tahun, iaitu tingkatan 4, tingkatan 5 dan tingkatan 6. Kita fokuskan kepada hak umur ini. Sebab apa? Sebab undi 18 tu akan dilaksanakan bermula daripada umur 18 tahun. Jadi sebelum nak menyangkau umur 18 tahun tu, tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni yang kita berikan pendidikan kepada mereka dan sebagainya, berkaitan dengan ilmu politik, ilmu kenegaraan melalui program demokrasi. Jadi dari sudut pelaksanaan, program demokrasi, dari sudut pelaksanaan modul yang saya cadangkan ini, saya rasakan cara yang terbaik kita laksanakan adalah melalui dua cara, iaitu theoretical dan juga practical. Theoretical adalah melalui pembelajaran di dalam bilik darjah, di mana dari sudut pemahaman politik dan kenegaraan itu sendiri. Yang kedua adalah practical. Practical ni macam mana? Okey, bila kita dah belajar di dalam bilik darjah berkaitan dengan ilmu politik, ilmu kenegaraan dan sebagainya, bila kita nak mempraktikkan dia, kita perlu ada satu program tambahan. Contohnya seperti pemilihan ketua pelajar di peringkat sekolah. Jadi dari situ sebenarnya kita dapat lihat sejauh mana ilmu yang disampaikan di dalam program demokrasi ini memberi kesan yang menyeluruh kepada anak-anak ataupun pelajar-pelajar di peringkat sekolah. Jadi saya rasa saya tegas kembali cadangan-cadangan yang saya cakapkan tadi, pembentukan modul yang jelas melalui beberapa pihak yang berkaitan. Okey, ada siapa nak celah? Siapa tadi tu? Saya DMJ 67. Boleh mencelah? Macam mana? Silakan. Benar kan tak? Boleh. Okey. Jadi saya agak tertariklah dengan usul ini, tapi saya agak keliru sebab di sini usul kita adalah untuk program pendidikan demokrasi, dan saya lebih prefer kalau kita bawa usul pada usul pendidikan politik, sebab politik dan demokrasi itu adalah dua benda berbeza lah. Which pada pendapat saya demokrasi is a subsection of politik, tapi politik itu lebih luas. Macam tadi saudara DMJ cakap practical demokrasi di sekolah kan, itu adalah demokrasi itself. Tapi pada pendapat saya, bila cakap pasal politik, lagi-lagi di negara Malaysia kita ada satu sistem yang agak cantik, iaitu demokrasi raja berperlembagaan. Maka itu satu lagi benda yang lebih penting untuk kita serapkan, untuk mereka faham bagaimana sistem raja perlembagaan itu berfungsi, apakah function yang di-Pertuan Agong, apakah fungsi menteri kabinet dan juga hakim-hakim. Sebab kita lihat ramai orang muda dan juga ramai orang awam tidak faham apabila mereka mengatakan Agong ataupun Sultan adalah satu patung, mereka katakanlah, ataupun tidak berfungsi ataupun baziran duit rakyat. Jadi saya rasa ini adalah satu peluang untuk kita menjelaskan apakah fungsi di-Pertuan Agong, apakah fungsi parlimen, dan mereka faham apakah impact apabila mereka mengundi seseorang ataupun satu parti itu. Jadi boleh tak kalau saya cadangkan kita tambah di sini, instead of kita tukar daripada program pendidikan demokrasi, tapi kita tukar kepada pendidikan politik. Terima kasih yang diucapkan kepada DMJ 67. Dia bukan soalan, lebih kepada tambahan yang diberikan berkaitan dengan cadangan. Ya, seperti yang saya dinyatakan tadi, ilmu kenegaraan yang berkaitan dengan perlembagaan negara, pemahaman rukun negara, institusi raja berperlembagaan itu sendiri penting untuk kita tekankan di peringkat sekolah. Mungkin saya rasa apa yang dimaksudkan oleh pencadang demokrasi, ya, kalau ikutkan daripada segi kita, demokrasi ini memang fokus dia kepada macam mana proses perjalanan orang kata apa, pemilihan dan sebagainya. Tapi yang saya rasakan mungkin saudara DMJ 18 maksudkan pendidikan demokrasi meliputi sekali ilmu-ilmu politik dan kenegaraan yang saya nyatakan tadi. Dan disebabkan itulah saya cadangkan di peringkat sekolah perlu kita adakan elemen-elemen pendidikan seperti ini untuk kita menambah baik lagi program yang kita cadangkan ini dan kita laksanakan di peringkat negeri Johor dan sebagainya. Okay. Ni saya rasa saya tambah sikit. Adakah perlu bagi pendidikan di peringkat bawah lagi kita nak dedahkan dengan unsur-unsur politik dan juga yang berkaitan tentang demokrasi? Kalau dulu kita ada mata pelajaran tata rakyat ataupun civic yang sebenarnya juga menyentuh tentang kenegaraan, menyentuh tentang adab dan sebagainya, dan adakah perlu kita masukkan dengan unsur-unsur pilihan raya
parti-parti dan sebagainya, sedangkan hakikatnya kita perlu memikirkan tentang masa depan mereka juga. Kerana kalau ikut dari segi laporan bahawa rakyat Malaysia ni 20 tahun dia ketinggalan dari segi civic literacy dan juga kompetensi. Jadi ini akan menyukarkan dari segi penyesuaian dari segi demokrasi dan sebagainya. Jadi bagaimana? Okay. Kalau kita tengokkan pendidikan civic ini dah dijalankan lama. Dijalankan bertahun-tahun, dan saya rasa yang terbaru ni pun pendidikan civic dah tak ada lagi. Mungkin kalau ada tenaga pengajar di sini boleh mencelah dan sebagainya. Yang saya rasakan pendidikan civic kan dah tak ada lagi. Jadi disebabkan itulah kita cadangkan melalui program demokrasi ini, ilmu-ilmu politik dan kenegaraan perlu dilaksanakan. Cuma bila yang dipertua nyatakan adakah sesuai kita laksanakan di peringkat umur bawahan, maksudnya bawah 16 tahun dan sebagainya. Saya rasa kalau di peringkat umur bawahan kita fokuskan lebih pada ilmu kenegaraan terlebih dahulu, dan di peringkat menengah atas, contohnya 16 tahun, 18 tahun, 19 tahun, kita mula masukkan elemen-elemen politik, ilmu politik itu sendiri, sebab itu adalah sebagai satu langkah persediaan mereka untuk menghadapi undi 18. Okey. Saya rasa masa 1 minit lagi. Saya rasa itu saja cadangan daripada saya. Jadi saya DMJ 49. Awak cadang ke awak bahas? Saya daripada DMJ 49 pembahas, mohon untuk terus menyokong usul daripada DMJ 18. Okey, terima kasih. Ada pembahas lain? Ada untuk speaker saya. DMJ 60. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat Umur Johor saya ucapkan. Ni kenapa suara awak kuat tadi, suara laki-laki tadi slow? Apa dia? Tadi ni suara awak kuat. Tadi suara DMJ berapa tu? Slow sangat. Saya boleh slowkan lagi janganlah. Yang tadi saya nak tegur yang sana. Okey. Teruskan Baik, terima kasih. Selamat Umur Johor saya ucapkan kepada siapa tu yang ujung-ujung tu? Okey. Barisan Sekretariat Dewan Pemuda Johor, rakan bersama Isi Dato' On dan juga rakan ahli Dewan Pemuda Johor yang saya hormati sekalian, saya Nur Ain Abdul Halim, DMJ 60 dari Dah slow pula, kuat sikit. Teknologi dan Kerjaya ingin berbahas tentang usul yang berbunyi Dewan Pemuda Johor ingin mencadangkan Kerajaan Negeri Johor untuk melaksanakan program pendidikan demokrasi selari dengan pindaan undi 18. Sidang Dewan yang saya hormati sekalian, usul ini merupakan usul yang sangat penting yang kita perlu pandang dan angkat. Program pendidikan demokrasi ini penting dalam membentuk dan melahirkan generasi yang selit pendidikan demokrasi dan juga mempunyai kefahaman demokrasi yang tinggi kerana ia merupakan elemen penting dalam pindaan undi 18. Ia merupakan persediaan untuk anak muda keluar pergi mengundi apabila mereka layak mengundi kelak. Dan pendidikan demokrasi ini dilihat dapat menjadi pembangkit masa depan yang cerah untuk negara apabila golongan muda yang mempunyai ilmu demokrasi yang benar dan seterusnya dapat membuat keputusan yang betul apabila mereka mengundi. Kita mahukan program yang bukan sekadar nak beri pendidikan tahap surface level je kepada anak muda ni, malahan dapat memberikan kefahaman yang mendalam dan jitu kerana masa depan negara kelak terletak pada keputusan dan pada tangan-tangan anak muda ni. Jadi seharusnya kita persiapkan mereka dengan ilmu yang boleh membantu mereka untuk membuat keputusan yang betul. Hal ini kerana kita lihat pada ketika ini ramai rakyat Malaysia yang menganggap politik sebagai satu perkara trivial ataupun lebih sedih lagi, mereka anggap politik ni sama taraf je dengan hiburan. Walhal politik, demokrasi dan juga pentadbiran adalah perkara yang penting untuk masa hadapan mereka dan juga anak generasi akan datang. Pemikiran sebegini jelas dapat dilihat dengan kewujudan media sosial. Jika kita lihat komen rata-rata netizen di sosial media, saya merasakan bahawa ramai antara kita tak faham apa yang sedang berlaku dan cuba disampaikan oleh pihak kerajaan maupun pembangkang. Sidang Dewan yang saya hormati sekalian, permasalahan pada hari ini adalah kepentingan untuk mengenal pasti dan juga untuk bersama-sama berdiskusi dengan pemegang taruh bagi program pendidikan demokrasi ini untuk meneras program pendidikan demokrasi di negeri Johor. Saya akan bahagikan perbahasan saya pada hari ini kepada dua bahagian, iaitu yang pertama ialah engagement bersama pemegang taruh untuk menentukan hala tuju program
pendidikan demokrasi ini. Saya minta maaf, saya laju sikit, guru kat luar saya takut lain mati. Dan yang kedua, kepentingan untuk adanya badan yang akan menyelaras program ni untuk pastikan agar program ni terus kekal relevan dan dapat memberi manfaat pada anak muda pada jangka masa yang panjang dan bukan macam short term. So menjawab isu yang pertama, dalam memastikan modul yang diberi kepada anak muda adalah relevan dan tak berat sebelah ke mana-mana pihak, wajar untuk kita kena pasti dan berdiskusi bersama pengantar yang berkaitan dengan program ini. Antara mereka yang berkepentingan dalam program ini ialah cikgu sekolah, PMC, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Jabatan Pendidikan Negeri, Majlis Belia Malaysia dan juga Expo Pendidikan. Perlunya untuk diskusi banyak pihak ni agar modul pendidikan demokrasi yang disediakan tidak berpaksikan kepada mana-mana parti ataupun pemimpin politik. Sebaliknya hanyalah untuk mendidik anak muda akan semangat demokrasi, meraihkan kepelbagaian pandangan, menghargai perbezaan dan juga menghormati keluhuran kelembagaan kita. Dan menjawab isu yang kedua pula, perlunya kita adakan badan yang meneras program pendidikan demokrasi ini untuk pastikan program terus jalan setiap tahun dan bukan hanya digerakkan apabila terdapat kepentingan mana-mana pihak sahaja. Dan badan peneras ini akan bertanggungjawab untuk pastikan modul program mencapai piawaian dan peserta program mendapat manfaat daripada program tersebut dan peserta bukan hanya menghadiri program semata-mata untuk memenuhi kehadiran. Kita juga ada ahli Dewan Muda Johor, ada dewan kita sendiri yang boleh jadi ahli tenaga pengajar bagi program pendidikan demokrasi di sekolah-sekolah ni. Dan jika ahli Dewan Muda sendiri yang turun bantu menjadi ahli tenaga pengajar program ini, kita secara tak langsung telah mendukung cita-cita yang Mahkamah Menteri Besar Johor agar ahli Dewan Muda Johor menjadi ejen-ejen program sebegini kepada anak muda di luar sana. Tuan Yang Dipertua, mengakhiri perbahasan saya pada hari ini, saya menyeru agar usul ini dipertimbang dan dapat diterima sebelah suara agar kita dapat melahirkan anak muda yang matang dalam politik dan mengamalkan pengenaluan. Silakan DMJ. Awak pula yang bagi peluang saya ni. Awak speaker ke saya speaker? Siapa tu yang nak cakap? DMJ 50. 50. Benarkan tak tidak? Saya benarkan, silakan. Tuan Yang Dipertua, jika kita lihat pada buku sejarah tingkatan 5, saya ada kat sini. Buku sejarah tingkatan 5. Okay. Kita ada belajar tentang Perlembagaan Persekutuan, Raja Perlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Tetapi apa yang saya lihat, anak muda sendiri yang tidak berminat pada waktu sekarang untuk mengetahui tentangnya. Yang berminat adalah yang suka membaca, tapi bagaimana DMJ yang bercadang ini nak memastikan mereka ini ambil tahu? Dan apa beza yang apa kita belajar di buku sejarah tingkatan 5 ni dengan modul sekarang ni? Bezanya yang Beza je nama lah. Betul. Dan juga practicality lah, yang atas buku theoretical, yang ni practical. So mereka melalui perkara tersebut, so lebih senang untuk memahami the flow, the process. Ni boleh tak, kenapa kita perlu melakukan sesuatu yang belum kita dapat dari segi apalah sekolah demokrasi dan sebagainya, tetapi kenapa kita tidak memperkukuhkan dari segi mata pelajaran yang sedia ada seperti yang dikatakan oleh DMJ 50 yang berkaitan tentang sejarah. Kita ada mata pelajaran di peringkat universiti, di peringkat awal kenegaraan, kita ada civic. Kenapa kita tak cadangkan, DMJ tak cadangkan supaya silibus mata pelajaran civic ke kenegaraan ke sejarah ke diperkemas ataupun diperbaiki dengan memasukkan unsur-unsur yang boleh menarik, menjurus kepada demokrasi itu sendiri. Apa perlu kita nak bawa perkara-perkara lain untuk kita nak digagaskan agar ada mata pelajaran khas dan sebagainya, kerana ianya mungkin berbeza dengan hasrat dan juga matlamat penubuhan Malaysia itu sendiri. Izin mencelah Datuk Speaker. Okey. Siapa celah? Okey, DMJ Datuk 18. Okey. Yes.
Datuk Speaker, untuk menjawab persoalan kenapa kita tak memperkukuhkan sistem pendidikan kita yang sekarang kan, contoh yang dinyatakan oleh DMJ 50 sebentar tadi, ya memang tidak dapat dinafikan kita ada subjek sejarah. Dan subjek sejarah saya letak tepi dulu. Pertama, kita dah tak ada civic kan. Civic ni dulu Datuk, dia ada bila kita belajar ni, kita tak belajar civic Datuk. Kita belajar bila civic tu memang akan diganti dengan subjek-subjek lain. Contoh macam saya, bila subjek civic tu dia akan diganti dengan subjek subjek yang lebih penting lah, contoh macam biologi, fizik, kimia, and maths, yang supaya budak lebih perform akademik. Jadi beralih kepada subjek sejarah. Memang tidak dinafikan kita dah ada struktur belajar ini tu, tapi DMJ berkata diorang tak minat. Betul, sebab antara salah satu faktornya Datuk adalah tiada practicality. Sekarang ni budak-budak ni adalah jenis kinesthetic people, ataupun diorang beralih kepada satu perkara yang macam bila ada satu pergerakan baru diorang akan menarik perhatian diorang. Dan dalam sejarah, subjek sejarah, bukan diorang tak ada pengkhususan sejarah adalah untuk belajar tentang sejarah. Jadi mereka tak ada pengkhususan tentang pendedahan kepelbagaian politik Datuk. Diorang tak ada belajar tentang macam mana konsep pooling agent, konsep campaign manager, konsep contohnya macam kita belajar. Jangan terangkan kat saya, terangkan kepada ahli dewan. Ya, ahli dewan sekalian. Diorang tak ada tu semua sidang. Contohnya saya boleh bagi contoh, kalaulah possible benda ni nak buat, kita juga boleh implementkan konsep mock trial. Mock trial kita tahu kan, kluster-kluster mahkamah pun sekarang dah makin banyak. Jadi ada diorang ada certain dengan izin serta orang diorang tak faham konsep mahkamah. Diorang kata ingatkan bila belum disampaikan kesalahan semua dah salah. Jadi sebenarnya tak ada pembicaraan yang perlu dilalui. Jadi sebab someone is remain innocent until it proven otherwise. Jadi dengan penjelasan mock trial, hujah-hujah daripada plaintiff dan defendant, mendengar yang Arif membuat keputusan, yang Arif Hakim membuat keputusan, jadi itu akan membuka minda. Dan membuka minda dari awal adalah salah satu kunci yang bagus untuk develop kematangan dan perspektif politik di anak muda. Sebab sekarang ni undi 18 dah masuk, diorang ni tak tahu. Diorang tak perlu cerita nak belajar nanti. Dewan Undangan Negeri pun diorang tak tahu kewujudan DUN. Jadi saya rasa mencelah daripada DMJ 16. Dr. Speaker. DMJ 16 anda mencelah. Okey. DMJ 16. Boleh? Speaker. Bagi cakap. Dalam tengah hari ni ngantuk. Okey. DMJ 16 saya nak tanya sebab saya rasa DMJ 18 ni sedang mengelirukan dewan. Kerana yang kita bincangkan politik tapi dia masukkan sekali isu-isu pasal mahkamah, isu-isu pasal ni sebab dia tak berkaitan dengan politik. Satu. Yang kedua, saya nak tanya dalam lebih kurang 60 lebih ahli Dewan Muda Johor yang ada pada hari ini, 60 lebih ahli Dewan Muda Johor tak pernah melalui sekolah-sekolah politik. Tak pernah belajar pasal politik waktu sekolah tetapi cakna tentang politik pada masa kini. Jadi would it be a redundant, sebab saya dan saya setuju dengan Tuan Speaker bahawa politik ini kita boleh mematabatkan subjek-subjek yang sedia asal, tak perlu kita nak tambah. Boleh sambung lagi, saya bagi 2 minit lagi pasal awak sokong saya. Boleh? Sebab saya sokong Tuan Speaker. Saya dah 2 minit. Mungkin saya boleh jawab soalan sebentar, sebab kalau katakan begitu nanti tak semua orang akan bersetuju bahawa perlu belajar politik perkhususan, kena belajar polling agent, kena belajar apa tu pacabar, perlu masuk kiraan. Benda tu akan menyebabkan student terbeban dengan subjek-subjek tambahan ini. Pada hakikatnya benda itu tak digunakan dalam real life. Tak semua orang akan minat politik. Mungkin kita boleh mematabatkan subjek-subjek sejarah, mematabat subjek-subjek civic, masukkan unsur-unsur, tambahkan saja lagi. Bukan nak buat subjek baru. Saya izinkan saya mencelah dah agak berat dah untuk student. Terima kasih Tuan Speaker. Izinkan saya mencelah. Okey. Saya benarkan je. Okey, Datuk Speaker, saya nak menjawab pada respon kepada Datuk Speaker di mana mengenai subjek sejarah. Okey, itu pendidikan sebenarnya di bawah kerajaan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kita nak guna bidang kuasa negeri. Jadi, kita nak buat program pendidikan demokrasi. Saya terangkan dekat sini, saya tekankan program pendidikan demokrasi, bukan kami nak masuk dalam silibus. Jadi, dekat Johor, kita nak gunakan Institut Dato' On untuk diberi peranan untuk laksanakan program sebegini. Jadi sebab tu kami menekankan program pendidikan demokrasi sebab mana ni? Di bawah bidang kuasa negeri. Tak apa clear tu. Kita nak guna bidang kuasa negeri. Itulah sebabnya apabila nak dicadangkan
saya yakin bahawa ahli-ahli dewan yang lain juga terkeliru kerana tidak disebutkan tentang peranan tanggungjawab kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Dan saudara cuma utarakan, wah ni kita nak buat mata pelajaran, silibus, cara bagaimana awak tak terangkan. Itu sebab tadi saya beritahu bagaimana cara pelaksanaan dan sebagainya. Apabila dia beritahu kata nanti. Ni dah saudara dah sebutkan, barulah nak jawab bahawa kuasa pendidikan negeri dan sebagainya. Itu mana tu? Tadi tanya dah lari ke? Terus lari. Dia takut dengan tuan speaker, tuan speaker. Takut. Tinggal rangka je, kita tinggal rangka. Okey, teruskan. Ni tadi DMJ 60 ni macam mana? Masa dah habis ni, dah lebih ni. Tak apa, saya dah habis dah. Lagi lebih sikit ke? Dah merajuk dah tu. Gulung. Lebih sikit gulung speaker. Gulung. Okey, simpulkan DMJ 60. Dah habis ke DMJ 60? Ngangguk macam tu je, dah habis? Sudah habis. Dah habis? Dah habis? Dia kacau. DMJ 60 dah habis ke belum? Datuk Speaker. Ya, dah habis ke belum? Dah. Awak yang kat luar pula yang cakap dah. DMJ 60 tadi awak bahas, dah tamat ke belum? Ya betul. Sudah, Datuk Speaker dah. Dah. Saya dah habiskan dah tadi, betul. Dah habis? Tak saya cakap Assalamualaikum macam tadi? Oh. Okey, kita teruskan kepada pembahas seterusnya, pembahas yang keempat. Jika ada. Saya Afiqah Amin binti Syamsul, DMJ 59 memohon untuk menyambung pembahasan. Okey. 8 minit. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih Adik Pertua Dewan dan sidang Dewan yang dimuliakan. Dan tidak lupa juga penonton dari seluruh Malaysia. Sebelum saya memulakan, izinkan saya untuk menyatakan sokongan penuh usul yang dibawa oleh Jawatan Kuasa Pendidikan, Teknologi dan Kerjaya pada hari ini, iaitu Dewan Muda Johor mencadangkan agar Kerajaan Negeri Johor mempertimbangkan untuk melaksanakan program pendidikan demokrasi selari dengan pindaan undi 18. Baiklah ahli Dewan yang dikasihi sekalian, bagi menyokong usul yang dibawa, maka saya pada hari ini akan mengemukakan kesan-kesan sekiranya usul ini dapat direalisasikan di negeri Johor, merangkumi kesan jangka pendek dan juga kesan jangka masa panjang. Saya ingin menegaskan bahawa usul ini jelas bukan sahaja akan memberi manfaat kepada bangsa Johor, malah dapat mengukir perspektif yang positif kepada Kerajaan Negeri Johor pada hari ini sekiranya ianya diterima. Adakah sidang Dewan tahu bahawa dianggarkan terdapat peningkatan sebanyak lebih 50% jumlah pengundi muda menjelang 2023 disebabkan oleh pelaksanaan undi 18 ini. Ianya merupakan satu jumlah yang sangat besar dan jumlah ini sahaja sudah menjadi penyumbang yang utama dalam untuk mengubah landscape politik negara. Persoalannya di sini, di manakah paras kesedaran demokrasi dan politik dalam kalangan anak muda yang bakal mengundi ini? Oleh itu, seperti yang diterangkan oleh pencadan dan pembahas-pembahas sebentar tadi, program pendidikan demokrasi yang dibawa ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kefahaman politik serta dapat menambahkan ilmu pengetahuan anak muda mengenai landscape politik negara Malaysia amnya. Dan sekiranya objektif ini dicapai, maka ianya memberi kesan kepada negara, khususnya kepada Kerajaan Negeri Johor dan juga memberi kesan kepada anak muda itu sendiri bagi menjelang PRU ke-15 ataupun bagi jangka masa yang lebih panjang. Yang di-Pertua Dewan, sungguh besar harapan saya sekiranya Kerajaan Negeri Johor yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Insinyur Haji Hasni bin Muhammad dapat dalam merealisasikan program ini di Negeri Johor pada masa akan datang. Sudah tentu Negeri Johor yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan dilihat sebagai sebuah kerajaan yang pro undi 18 atau dalam bahasa mudahnya, sebuah kerajaan yang mesra kepada anak muda. Mengapa saya kata begini? Kerana kebanyakan golongan muda dilihat telah bersedia untuk memilih. Sebagai buktinya, ramai yang telah membantah dan mempersoalkan keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang ingin menunda undi 18 yang pada awalnya perlu dilaksanakan Julai tahun ini kepada September tahun hadapan. Saya yakin rata-rata ahli Dewan ini juga tidak bersetuju dengan penangguhan ini. Berdasarkan statistik jumlah pengundi muda sejak ada di Johor sahaja telah melebihi 600,000 pengundi. Jumlah ini belum lagi ditambah dengan pengundi yang berumur dari 18 tahun hingga 20 tahun. Dan sekiranya pengundi 18 tahun dan ke atas ini diberikan mandat, diberikan keupayaan
untuk mengundi pada tahun 2022, statistik semasa telah menunjukkan bahawa dianggarkan seramai 5.6 juta pengundi berumur 18 tahun dan ke atas akan mula memilih. Jadi berbalik kepada program demokrasi yang dicadangkan sebentar tadi, Kerajaan Johor akan menjadi kerajaan yang pertama untuk menggalakkan lagi partisipasi pengundi muda dalam politik negeri maupun persekutuan secara matang dan berilmu menerusi program yang dianjurkan ini. Yang di-Pertua Dewan, impak seterusnya daripada pelaksanaan program demokrasi ini adalah dapat meningkatkan lagi ilmu pengetahuan serta kesedaran hak demokrasi kepada golongan muda. Saya bagi lagi satu statistik yang menarik dan perlu diambil perhatian semua. Pada tahun 2020, dianggarkan seramai 4.2 juta penduduk negara ini yang berusia 21 tahun dan ke atas dan telah layak mengundi masih belum mendaftar sebagai pemilih. Angka ini saja telah menjelaskan bahawa masih kurangnya kesedaran demokrasi ataupun lebih dikenali sebagai politik dalam golongan muda. Apatah lagi dalam ketidakstabilan politik negara pada hari ini yang telah mencetuskan satu perspektif yang negatif pada konsep politik itu sendiri. Oleh itu, program demokrasi yang dicadangkan ini berpotensi untuk mengubah gaya pemikiran dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu negara yang dipayungi oleh yang di-Pertuan Agong, diikuti dengan 3 badan utama iaitu Badan Eksekutif yang berperanan dalam melaksanakan undang-undang dan dasar kerajaan, Badan Kehakiman yang berfungsi sebagai pentadbir keadilan dan Badan Perundangan yang berperanan dalam menggubal, meminda dan meratifikasikan undang-undang negara. Bagaimana 3 badan ini berfungsi, bagaimana sistemnya bergerak akan diterapkan dalam program ini. Bakal-bakal pengundi muda ini juga akan lebih memahami mengenai perlembagaan persekutuan. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, perlembagaan berada di kedudukan yang paling tinggi dan ianya perlulah difahami. Daripada perlembagaan inilah mereka akan mengetahui hak-hak asasi mereka sebagai warga negara. Hak-hak yang berkaitan dengan keistimewaan orang Melayu dalam perkara 153 yang sering dibangkitkan setiap kali menjelang pilihan raya. Pengundi juga akan dapat mengetahui bagaimana Parlimen dan Dewan Undangan Negara itu berfungsi. Akan dapat mengetahui proses satu-satu undang-undang itu dapat dipindah atau tidak dapat dipindah. Perkara-perkara yang penting dalam perlembagaan seperti perkara 152, perkara 1 dan perkara 159. Pemahaman yang baik terhadap perlembagaan ini sememangnya penting agar pengundi-pengundi ini tidak mudah termakan dengan propaganda dan politik ketakutan yang sering dijadikan modal ketika pilihan raya kerana mereka sudah mengetahui di manakah negara ini sebenarnya. Jadi yang di-Pertua Dewan dan juga sidang dewan yang dimuliakan. Sebelum saya menutup pembahasan saya pada petang ini, saya ingin menjelaskan sekali lagi bahawa impak yang paling penting hasil daripada program pendidikan demokrasi yang dicadangkan ini adalah untuk melahirkan generasi Johor yang matang dalam memilih kepimpinan negara pada pilihan raya akan datang dan bukan didorong disebabkan oleh emosi semata-mata. Dan kesan secara tidak langsung pula, Johor akan melahirkan sebuah generasi yang kompeten dan mampu berhujah dengan fakta serta mampu untuk menganalisis isu-isu semasa negara dengan matang dan juga berilmu. Golongan muda Johor juga akan menjadi spark dengan izin kepada golongan muda di negeri lain. Tidak mustahil generasi Johor akan menjadi pencetus kepada perubahan politik negeri dan negara serta menjadi semak dan imbang kepada kerajaan pada masa akan datang. Jadi ahli-ahli perwakilan Dewan Muda Johor dimohon untuk bersama-sama menyokong penuh usaha demokrasi selari dengan pelaksanaan undi 18 yang dicadangkan ini. Itu sahaja pembahasan daripada saya, Afiqah Amin Syamsul, DMJ 59. Okey, terima kasih. Membahas kita dah benarkan hanya untuk empat orang saja. Jadi saya panggil pengulung. Siapa yang nak mengulungkan tentang usul ini? Dipersilakan. Sebelum ini. Speaker DMJ 43. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang berhormat Datuk Speaker Dewan, yang saya hormati Barisan Sekretariat Persidangan Dewan Muda Johor, Ahli Dewan Muda Johor yang saya kasihi, serta hadirin yang sedang menonton secara virtual persidangan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam makmur Johor. Ahli yang berkhidmat, teman dan sahabat, semakin rancak utarakan debat. Bersama kita utamakan tekad menjana rancangan pacu martabat. Alhamdulillah, sebentar tadi kita sudah pun mendengar dan juga meneliti hujah-hujah yang telah dibahaskan. Ada persoalan yang dijawab dan mungkin ada juga persoalan yang tergantung. Namun begitu, mungkin akan jumpa jawapan dalam penggulungan saya pada hari ini. Datuk Speaker Dewan dan ahli perwakilan sekalian, dalam penggulungan saya ini, saya akan membawakan Dewan ini untuk kita sama-sama merumuskan kembali apa yang sudah pun kita bahaskan.
sahabat saya DMJ 18, Saudara Muhammad Is Rosli telah mencadangkan bahawa Dewan Muda Johor mencadangkan Kerajaan Negeri Johor untuk melaksanakan program pendidikan demokrasi selari dengan pindaan undi 18. Saya ingin menekankan di sini bahawa ini merupakan usul negeri dan bukannya usul kerajaan pusat. Sebelum itu, izinkan saya juga untuk menjawab DNG 67, iaitu di mana perkataan demokrasi dan politik. Pada awalnya kami memang meletakkan perkataan politik itu sendiri, tapi disebabkan ada beberapa masalah di mana kita melihat perkataan politik itu agak berat kepada para pelajar dan juga guru-guru. Bila kita bercakap tentang politik, orang akan terus fikir perkara-perkara yang lebih kepada berjurus pada politik. Tetapi itu hanyalah penjenamaan saja. Dan kandungan modul yang akan kami rangka adalah berkenaan dengan perlembagaan, komponen parlimen itu sendiri, senarai persekutuan negeri dan sebagainya. Baiklah, saya harap saya menjawab pada soalan DNJ ke-67 tadi. Tanggal Julai 2019, kita menyaksikan satu sejarah buat perlembagaan persekutuan di mana berlaku pindaan berkenaan had umur, yang mana had umur mengundi kepada 18 tahun telah diturunkan. Pindaan itu selaras dengan amalan demokrasi dunia, yang mana negara maju seperti United Kingdom dan Jerman telah menurunkan had umur mengundi kepada 18 tahun. Pilihan raya umum ke-15. DMJ, saya nak beritahu, mak bapak kita sejak merdeka sampai sekarang, dia tak ada pun modul macam ni, tapi boleh undi umur 21. Hanya kerana turun 18 tahun, jadi kita keliru dan juga confused. Jadi macam mana tu? Maafkan saya, Datuk Speaker, boleh ulang balik soalan tu? Maksud saya, sejak kita merdeka 1957, kita dah buat pengundian awal tahun 1952, sehingga sekarang umur 21 tahun mengundi. Mak bapak kita tak pergi sekolah, mak bapak kita tak ada modul yang berkaitan tentang politik, tapi mereka mengundi dan juga faham. Kenapa dengan tiba-tiba apabila turunnya umur 18 tahun, ramai yang tak faham walaupun pendidikan itu, kita orang muda mempunyai pendidikan tinggi, faham dan sebagainya. Jadi apa pandangan? Okey, terima kasih Datuk Speaker Dewan. Izinkan saya menjawab. Pada pandangan saya, kita tidak boleh bandingkan dahulu dengan sekarang. Mungkin dahulu memang mereka telah mereka telah memang mereka dah tahu basic tentang politik sendiri. Tapi kita untuk waktu sekarang, anak muda zaman sekarang, mereka lebih cenderung kepada dua perkara, iaitu appearance based dengan izin, iaitu kepada penampilan dan juga emotional based. Kalau saya nak bagi contoh lah, baru-baru ini Datuk Speaker Dewan, perhimpunan keluar dan hashtag lawan dekat Dataran Merdeka 2 Ogos yang lalu. Kita lihat betapa ramainya anak muda yang bakal jadi pelapis negara pada masa kini mempertontonkan segmen-segmen yang kurang menyenangkan semua pihak. Macam contoh props mayat yang dikafankan. Lepas tu slogan kerajaan setan. Tahun tahun 1969 pun perangai sama juga. Tahun 1969 yang bergerak kat Kuala Lumpur dan sebagainya orang muda juga. Jadi apa beza? Jadi bezanya pada saya adalah dari segi lebih maknanya kita nak membentuk lah jati diri anak muda itu sendiri dalam memilih ataupun matang berfikir dalam memilih politik itu sendiri. Saya harap saya menjawab itu, Speaker. Saya teruskan. Okey. Teruskan. Okey, seterusnya kita melihat kepada 3 objektif utama pengimplementasian program pendidikan demokrasi ini, iaitu yang pertama, kita nak pupuk kematangan dan jati diri politik dari bangku sekolah lagi. Jika kita perhatikan tuan-tuan, silibus pendidikan sekarang tak ada satu subjek yang khusus pun diajar tentang pendedahan demokrasi negara yang seharusnya kita faham dan kita hayati. Baby boomers dengan izin tidak memahami konsep keperluan dan kehendak generasi sebelumnya. Seterusnya, objektif kedua adalah untuk meningkatkan kefahaman politik atau to increase political literacy dengan izin ke arah PRU 15 kelab. Ada antara mereka tak tahu langsung kewujudan Dewan Undangan Negeri, dan jika ditanya apa beza Parlimen dan DUN, belum tentu mereka dapat jawab dengan baik. Tambahan lagi seperti yang saya jawab sebentar tadi mengenai dasar politik rupa, appearance based dengan izin dan juga emotional based dengan izin. Mereka tak mampu nak berfikir secara rasional dan relevan to make comparative and debatable argument towards certain issues dengan izin. Baiklah Datuk Speaker, yang ketiga, kita nak
to spark dengan izin pola politik yang berbeza dekat negeri Johor. Makna kata, setiap anak muda dekat negeri Johor ni akan mempunyai acuan yang tersendiri. Apabila anak muda ini berhijrah atau bersuara, melontarkan idea, orang tahu bahawa inilah produk program pendidikan demokrasi negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, sehingga hari ini belum ada pun satu negeri yang memfokuskan Masa untuk mendoktrin anak seminit muda. lagi masa. Ada Datuk Speaker. Sila gulung. Sila simpulkan. Datuk Speaker dan sidang perwakilan sekalian, bercakap mengenai perincian usul. Okey, kita nak dari segi pertama kita nak bentuk modul itu sendiri. Kita akan panggil penglibatan pihak-pihak tertentu seperti penganalisis politik dan juga pensyarah universiti awam, pihak Akademi Surat Pilihan Jaya, agensi-agensi kerajaan negeri Johor dan sebagainya. Melalui penglibatan golongan intelektual dan cendekiawan inilah yang akan membentuk satu model terbaik. Yang kedua, kita nak melaksanakan model ini yang memerlukan tenaga pengajar yang memahami dengan jelas objektif yang ingin bawa. Oleh itu, saya tekankan di sini, agensi Institut Dato' On akan bertindak sebagai induk dan fungsi sebagai akademi atau pusat latihan kepada tenaga pengajar yang terpilih, di mana Institut Dato' On ini akan melibatkan sekolah-sekolah pra-universiti dan universiti untuk terlibat saya memahami apa itu sebenarnya pendidikan demokrasi. Baiklah Datuk Speaker, sebenarnya banyak perkara lagi yang boleh ceritakan tentang penjalanan program pendidikan demokrasi ini yang sememangnya dapat mendatangkan kebaikan buat pelapis pemimpin harapan negeri Johor. Saya akui akan terdapat lakuna yang ini kelompongan pada permulaan pelaksanaannya. Walau bagaimanapun, penambahbaikan dari semasa ke semasa dan juga kerjasama yang erat pada semua pihak akan merealisasikan program ini menjadi kunci utama keberhasilan program pendidikan demokrasi Sila ini. buat penutup. Baiklah Datuk Speaker Dewan, selaku anak jati negeri Johor, kita bangga dengan adanya identiti bangsa Johor. Kita selalu menjadi buah mulut rakyat negara kita bahawa negeri Johor ni adalah negeri yang mampu berdiri dengan sendirinya. Tetapi tuan-tuan, jangan sampai suatu hari itu kita bangga hanya pada mulut dan kata-kata sahaja. Sedangkan realiti yang kita hadapi dalam negeri yang kita lahir ini tidak seperti yang kita gambarkan. Semoga apa yang kita buat akan dapat kita terus berkhidmat untuk negeri Johor dan juga bangsa, agama dan tanah air. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa saya tetap mempertahankan usul yang dibentangkan ini, iaitu Dewan Muda Johor mencadangkan kerajaan negeri Johor untuk melaksanakan program pendidikan demokrasi selaras dengan pindaan Beli 18. Jadi, berdasarkan pemulungan hujah saya nyatakan tadi, saya memohon usul ini diluluskan oleh Dewan Perwakilan yang mulia ini dengan sebulat suara. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih ahli-ahli Dewan Muda sekalian. Sekarang saya kemukakan perkara ini kepada ahli Dewan Muda bagi diputuskan. Masalahnya ialah usul daripada jawatankuasa Prasarana Sukan dan Keagamaan seperti yang tertera dalam peraturan persidangan ini di nombor 2 hendaklah dipersetujukan. Ahli-ahli Dewan Muda yang bersetuju, angkat tangan. Yang luar lagi ramai angkat tangan daripada yang kat dalam. Assalamualaikum Tuan Speaker, saya memohon undi belah bahagi. Saya sokong untuk undi belah bahagi. Tapi majoriti berapa? Majoriti bersetuju. Dah tak main belah-belah lagi. Setuju. Jadi ahli-ahli Dewan Muda, terima kasih. Persidangan Dewan Muda Johor, ya, persidangan Dewan Muda Johor ditangguhkan sehingga pukul 3 petang.